Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Ambil kau nama dia. Dia adalah jam tangan pintar Wear OS paling premium. Bukanlah paling premium, paling berkuasa setakat ini. Perkara pertama yang saya suka mengenai jam ini adalah, macam saya katakan tadi, ia jam paling berkuasa kerana spesifikasi yang digunakan. Jam ini menggunakan dua skrin. Ya, tidak banyak jam tangan pintar Wear OS di sana yang menggunakan dua skrin. Kalau ada pun mungkin harga terlampau mahal, ataupun jamnya bukan jam Wear OS, sebaliknya jam memfokuskan aktiviti seperti Garmin dan sebagainya lah. Skrinnya adalah FTSN yang hitam putih yang anda lihat sekarang. Kedua adalah skrin OLED yang sama digunakan kepada kebanyakan jam-jam tangan pintar modern dan premium sekarang. Dan skrin OLED pada jam ini adalah wow, cantik sangat, terang, lancar, setiap tatalan semuanya memuaskan dan tiada masalah sepanjang penggunaan. Sudah tentulah apabila ada notifikasi masuk, bateri lemah dan sebagainya, kadang-kadang adalah sedikit sangkut-sangkut dan lengah masa. Tetapi sepanjang penggunaan saya dengan jam ini, saya boleh katakan saya langsung tiada masalah. Seperti mana saya pakai Apple Watch pada iPhone, macam itulah saya pakai Wear OS pada Android. Saya dapat rasakan ekosistem yang lengkap dan memuaskan. Chip pemprosesan yang digunakan adalah Snapdragon 4100. Orang ramai tanya saya, kenapa dia tak pakai Snapdragon 4100 Plus? Inilah kerana skrin kedua tadi. Chip Snapdragon 4100 adalah chip yang agak berkuasa, tapi sebenarnya dia sama saja dengan 4100 Plus. Pada pesaing yang menggunakan 4100 Plus, kerana mereka memfokuskan always on display, yang mana plus pada chip tadi adalah chip tambahan untuk mengawal dan mengendalikan kuasa-kuasa pada always on display tadi. Tapi sebab TicWatch pakai skrin kedua, mereka tidak memerlukan plus tu, sebab mereka menggunakan chip tersendiri untuk menguasakan skrin tambahan ini tadi. Dan secara tidak langsung, walaupun ada dua skrin yang perlu dikawal dan spesifikasi dan memori dan semuanya, jam ini masih lagi boleh mampu memberikan saya pengalaman penggunaan terbaik. Perkara kedua yang saya suka mengenai jam ini adalah ketahanan bateri. Biasanya apabila saya memakai jam tangan pintar, dan lagi jam tangan pintar yang premium yang ada ekosistem yang tersendiri macam Apple dengan Apple Watch, mana jam Wear OS ataupun Samsung dengan Galaxy Watch mereka, akan memberikan satu pengalaman yang rasa macam lengkap. Dan bateri pun pula kadang-kadang sukar untuk sampai sehingga 3 hari ataupun 2 hari. Biasanya 2 hari itu memang bernasib baiklah, kerana paling kerap adalah 1 hari setengah. Apple Watch pun begitu. Tetapi Wear OS ataupun TicWatch Pro 3 Ultra GPS ini, mode Wear OS, mode Wear OS yang ada Android Wear OS lah, Google Assistant, kalender, segala benda yang pintar, boleh bertahan sekitar 4 hingga 5 hari pada jam ini. Itu yang menakjubkan pada jam ini. Dan apabila bateri habis, dia akan tukar kepada skrin kedua tadi, memberi masa tambahan sehingga 1 minggu tambahan. Tapi kalau anda gunakan sepenuhnya skrin kedua ini, ia akan jadi seakan Mi Band dan bateri boleh bertahan sehingga 45 hari, lebih sebulan. Perkenyasan dia masih lagi perlu menggunakan dermaga tersendiri yang magnetik, pakai USB-A dan sebagainya. Tetapi saya tidak suka dermaga ini kerana magnet ni kadang-kadang tidak begitu kuat. Walaupun mudah untuk charge, tapi ia mudah untuk tanggal dan kadang-kadang saya tak perasan yang jam saya tidak charge. Jadi sedikit masalah kat situlah. Perkara ketiga yang saya suka mengenai jam ini adalah kerana rekaannya yang ringkas sambil tahan lasak dan begitu kukuh. TicWatch Pro 3 sebelum ini hanyalah rekaan jam tangan pintar Wear OS premium biasa saja. Tapi yang Ultra ini dikatakan, ramai katakan di net, ini adalah G-Shock untuk Wear OS zaman sekarang. Kerana jam ini mempunyai penggradean daripada militeri dan sebagainya, mempunyai binaan yang lebih kukuh dan tahan lasak kerana bahan binaan yang digunakan ini untuk aktiviti yang lebih lasak dan juga aktiviti di luar. Jadi apabila jam ini jatuh ke, terhentak ke, ataupun anda sedang hiking dan sebagainya, anda jangan risau jam ini akan rosak ataupun tidak, kerana Mobvoi janji yang jam ini akan tahan lama. Dan dalam beberapa bulan saya menggunakan jam ini, apabila saya tidur dan sebagainya, saya dah banyak kali dah sebenarnya terhentak kat dinding, bucu katil, tingkap dan sebagainya, dan jam ini masih tiada cala dan saya amat bersyukur mengenai ini. Baiklah, sebelum saya cerita pasal apa yang saya tidak suka, saya ingin tambahkan mengenai perkara baru yang Mobvoi tambah menjadikan dia eksklusif pada model Ultra dan tidak akan dapat pada model Pro 3 biasa adalah fungsi kompas dan juga fungsi rekod yang lebih jitu. Bermakna sensor-sensor di dalam ni adalah lebih sensitif berbanding dengan model sebelumnya. Apabila anda melakukan aktiviti di luar seperti jogging, hiking, camping dan sebagainya, jam ini mampu menjadikan kompas anda membaca altitude iaitu ketinggian dan pelbagai lagi data pada keadaan yang lebih pantas. Bukan itu saja, disebabkan trend sekarang semua orang nak menaungkan ECG ataupun AFib, pengesanan ataupun membaca corak degupan jantung anda.
MogVoy juga menawarkan fungsi ini. Tapi sebabkan dia bukan ECG dan kerana ECG perlukan banyak piawaian lah, kena lalu itu ini macam Apple Watch, MogVoy menggunakan algoritma tersendiri dan fungsi efek pada jam ini akan berlaku secara automatik sahaja apabila algoritma pada jam ini mengesan corak degupan jantung yang tidak normal pada pemakai. Jadi itu adalah satu ciri bonus yang bagi saya agak membantu berbanding pada Apple yang kadang-kadang kita kena membuat bacaan manual. Sekarang saya dah cakap 3 benda yang saya suka. Mari kita beralih kepada benda yang saya tidak suka mengenai Wear OS secara keseluruhan. Pertama adalah aplikasinya. Okey. Aplikasi Wear OS ni menggunakan aplikasi Wear OS lah. Tak kisahlah anda pakai ke iOS pun Android, anda masih boleh menggunakan jam ini. Cuma masalah jam Wear OS ni, mereka memerlukan 2 aplikasi. Kadang-kadang 3 pun boleh jadi juga. Lagi kalau anda fokus kepada Android. Pertama adalah aplikasi Wear OS untuk tujuan tambatan dan kawalan tetapan asas. Kedua adalah aplikasi MogVoy itu sendiri untuk anda mengawal data-data tu. Ketiga adalah Google Fit yang mana untuk pengguna Android terus lebih serius dalam ekosistem Google sendiri kerana semua data akan diseledikan dalam satu akaun pada satu perkhidmatan sahaja. Dan sebabkan ada banyak aplikasi ni, kadang-kadang saya tak tahu nak guna yang mana, nak guna Google Fit ke, nak guna MogVoy ke, sebab dalam jam ini pula ada banyak aplikasi-aplikasi yang sama fungsinya. Contoh, Google dah tawarkan aplikasi imbasan nadi, aplikasi senaman bernafas. MogVoy pun nak hadir dengan versi tersendiri, Tick Health lah, Tick Breath lah dan macam-macam. Dan dua-dua aplikasi ni pula menggunakan aplikasi yang berbeza untuk merekodkan data. Jadi ini sedikit menjengkelkan. Baiklah, seterusnya yang saya tidak suka mengenai jam ini adalah sejak tahun lepas, sejak Google mengumumkan Wear OS 3.0, Google dah menjadi semakin kedekut. Sebab Wear OS 3.0 setakat ini Google hanya berikan kepada Samsung sahaja dan jenama-jenama lain tidak boleh menggunakannya hanya pada pertengahan tahun ini. Malah versi beta pun kami tidak dapat ujinya lagi kecuali pada pengguna-pengguna Samsung. Dan disebabkan itu, mereka yang menggunakan jam Wear OS yang bukan daripada Samsung Galaxy Watch 4 akan tersangkut dengan Wear OS 2.0 dan ke atas. Macam saya sekarang adalah Wear OS 2.5 ke 2.8, lebih kurang macam tu. Walaupun fungsi dan cirinya adalah semakin baik dan semakin stabil dan ada dah antara muka yang mirip Android 12 seperti Material U, tapi fungsi dan ciri menarik, penjimatan kuasa, pengurusan memori, prestasi Wear OS 3 tu masih tidak dapat dirasai dan dialami pada jam ini, kecuali beberapa ciri sedikit apabila aplikasi ataupun pengeluar ingin tawarkan kepada pengguna agar mereka setia dan tidak lari kepada jenama lain. Sebab kalau kita bandingkan dengan Apple, hanya ada satu aplikasi saja, iaitu Watch, ataupun kalau anda nak lihat data lebih ada Health. Jadi dia tidak begitu serabut sebab semuanya adalah benda Apple sendiri. Mungkin benda ni akan berubah apabila Google mula perkenalkan Pixel Watch mereka akan datang. Jadi itulah TicWatch Pro 3 Ultra GPS, jam tangan pintar Wear OS paling berkuasa setakat ini. Itu saja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video amat akan datang. Assalamualaikum.